Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya seperti nama di Facebook saya dikenali sebagai perjalanan mimpi yang terakhir. Oleh kerana hari ini terlampau banyak ya bertubi-tubi hantar mesej dan WhatsApp dekat saya. Dan terlampau banyak. Minta tolong share dulu ya. Yang mana dah masuk tu minta tolong share dulu. Saya ingin memberi beberapa nasihat sedikit ya, sedikit. Okey, assalamualaikum semua ya yang masuk. Assalamualaikum. Okey, saya buat video ini, sepatutnya saya tak perlu buat video inilah. Sebab saya buat anggaran pun agak hari tu saya buat kiraan hari tu sebenarnya tidaklah orang kata pengiraan pada tahun 2019 hari tu daripada perjalanan mimpi saya buat pengiraan sendiri waktu itu ya. Tetapi agak cepat pula sesuatu yang akan berlaku seperti daripada perjalanan mimpi yang terakhir saya. Okey, dekat sini kita tengok berapa orang dulu masuk ya. Berapa orang dulu masuk. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum. Yang baru masuk tu assalamualaikum. Saya buat live ni kerana di telefon saya WhatsApp dengan terlampau banyak, Telegram pun dah banyak, terlampau tak tahu nak cerita dah. Tak saya sendiri pun tak mampu nak nak balas satu persatu, tak mampu dah. Dan dekat WhatsApp paling teruk dengan Messenger, paling teruk. Hang. Lepas tu saya nak bagi tahu, okey, tolong masuk dalam Telegram. Tolong masuk dekat dalam Telegram. Siapa yang belum masuk dalam Telegram saya tolong masuk kerana nanti sekiranya berlaku seperti di mana di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, iaitu apa yang berlaku dari segi serangan dan sebagainya, di dalam Telegram itulah yang tak seberapa nanti sama ada boleh berfungsi ataupun tidak nanti. Saya akan bagi tahu kawasan mana yang lebih tepat, yang lebih elok yang boleh berjalan keluar. Kerana saya tidak boleh bagi detail sekarang ya, kerana kita banyak musuh, kita tak tahu orang yang macam mana berhadapan. Jadi saya bagi general. Dan nanti dia masuk dekat dalam Telegram nanti saya akan bagi yang lebih yang lebih yang saya yakin orang yang datang kepada saya dan mereka membuat orang panggil bertanya dengan saya, dan saya yakin sebab saya pun perlu kenal juga air muka seseorang. Ya, saya perlu kenal juga air muka seseorang baru saya yakin ni boleh percaya ataupun tidak ya. Sebab tu masuk dan berkenalan dulu dengan saya kerana saya ingin tengok air muka. Saya ingin tengok air muka. Jika saya tidak mengenali, macam mana saya nak yakin, saya nak bagi tahu kawasan yang paling tepat, yang paling di mana yang perlu berjalan, di mana kawasan yang tak kena bom. Jadi saya perlu orang tu saya perlu tengok juga dari segi penulisan dia, sebab saya tak tengok muka, jadi saya tengok penulisan dia. Maksudnya saya boleh fahamlah cara dia nak bercakap, cara dia nak bersoal, cara dia nak tanya. Jadi saya tahu orang ni macam mana, jujur ataupun tidak. Tu maksudnya macam itulah ya. Begitu juga contoh kena masuk dalam Telegram juga jika ada apa-apa yang saya boleh share, contoh doa ya, doa ni maksudnya soalan bocor memang dah ramai orang dah baca, lebih orang yang lain pun lebih pandai dari saya. Saya ni orang yang tak berapa sekolah tinggi, jadi apabila masuk dekat dalam tu saya bagi soalan bocor ni yang setelah saya round dah, contoh saya dah round di masyar Allah, jadi saya tahu soalan apa dekat situ, apa kelemahan manusia kat situ, jadi saya bagi pada soalan-soalan bocor ya.
Jadi masuk kat situ, saya bagi doa macam mana, tolong hafal doa tu, walaupun sekali tolong baca. Andai kata nanti jika berada di mana masa akhirat, contoh ada orang tanya, engkau dulu masa dekat dunia kau tak pernah berdoa ke? Jika pernah baca sekali, ingat, saya dulu pernah baca sekali, pernah lah saya baca saja, pernah. Jadi tak apa dah banyak tu, cukuplah sekali. Ada orang nanti dia salah tafsir pula kan, sebab macam ni, saya ni bukan ustazah, jadi saya tak pandai nak bagi tahu secara more detail macam mana. Sebab saya ni cuma diarahkan walau satu kali untuk menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir sahaja. Okey, yang mana tak masuk lagi dekat Telegram tu sila masuk, kerana nanti saya akan memberitahu tempat yang detail, yang mana, bahagian mana tempat yang tidak terkena bom nanti di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Ya. Jangan risau tentang saya lah, ya. Jangan risau tentang saya, insya-Allah saya di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mana yang belum masuk lagi dekat Telegram, masuk, kerana nanti jika berlaku apa-apa serangan, saya boleh bagi tahu kawasan mana yang patut pergi. Kerana jika berlaku serangan, jika saya cakap direct macam ni, berbahaya juga. Jadi saya bagi tahu dalam Telegram, saya tengok dulu perwatakan saudara atau saudari atau tuan-tuan dan puan-puan. Saya tengok dulu kawasan mana. Jadi saya akan bagi tahu, saya akan bagi tahu ini kawasan ni. Jadi macam tu ya. Ada yang dah saya bagi tahu, Cuma dekat sini saya peringatkan lagi sebab ramai betul. Semalam cecah saya tak tahu berapa, mungkin 1000 kot yang saya perlu jawab. Luar biasa. Kebimbangan dia luar biasa. Jadi saya pun bukan nak bagi tekanan kepada orang ya, supaya kita bersedia sebenarnya. Supaya kita lebih bersedia. Dari segi perkataan yang paling tepat, kan saya pernah bagi tahu ya, di dalam perjalanan mimpi saya, ramai orang sakit jiwa. Apabila bom yang bertalu-talu jatuh ke tanah air kita, maka ramai yang sakit jiwa, yang menjerit. Hingga ada yang menyusu anak dia pun dia buang. Kerana terlalu takut, kerana terlalu terkejut. Jadi dekat sini saya nak bagi tahu supaya wanita yang ada anak kecil lebih bersedia. Tidaklah terjerit-jerit dan menangis, teriak dan berlari-lari entah ke mana. Ya. Yang mana tak masuk Telegram saya, tolong masuk ya. Jika berlaku apa-apa, saya akan informkan secepat yang mungkin supaya kita lebih bersedia. Ya, sekarang ni saya tidak bagi tahu sangat kerana saya menjaga yang mana untuk diri kita ya. Ini untuk diri kita. Sebab kita yang last lah dalam serangan ini last. Ya. Dalam serangan ini kita yang last. Dalam serangan ini kita yang last akan dibom. Jadi walaupun kita dibom dengan last, tapi dengan cara yang agak keras ya. Agak keras dan bertalu-talu. Dari dasar laut, terbang, terjun ke tanah air kita. Kita tak boleh melawan dengan yang kata senjata biasa ya. Sebab ini terlampau canggih. Mereka ni terlampau canggih ya. Saya minta maaf ya sebab hari ni terlampau ramai. Malam tadi telefon saya berdetung-detung, tak tahulah macam mana, terlampau ramai. Jadi yang mana belum masuk, tolong masuk secepat mungkin. Saya akan bagi tahu dengan lebih detail nanti jika berlaku serangan ya, insya-Allah. Kita sama-sama menjaga diri, sama-sama berjalan sama-sama mencari saudara saya Imam Mahdi. Tak tahu ke mana, tapi kita kena keluar. Walau langkah kita mencari saudara saya Imam Mahdi, kita sudah dikategori mati syahid ya. Kita sudah dikategori mati syahid kerana kita niat untuk mencari pemimpin akhir zaman kita.
yang mana berdekatan dengan yang panglima yang telah saya sebut, maka mengunjungilah mereka ya, mengunjungi mereka. Jika tak ada kelapangan tak apalah, buat relax-relax je. Jika tak ada kelapangan dah sekarang pun PKP, tak payah mengunjungilah. Kita tunggu masa yang yang Allah kasih. Sekarang ni masa kita di dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, siapa ada soalan, saya nakkan jawab sikit-sikit kat sini. Telegram ada dekat Facebook saya. Saya dah bagi dia punya link dia dah. Okey, bulan 7 dengan bulan 8 itu kiraan saya pada tahun 2019 bulan 12. Ya, bulan 12 dalam 15 hari bulan 12 tahun 2019 saya ada tulis sedikit saja. Saya ada tulis bulan 2 huru hara di luar negara. Dan bulan 7 atau 8 ni anggaran saya berlaku huru hara di dalam Malaysia. Tetapi saya tidak detailkan sangat, saya tulis macam tu saja. Pada tahun 2020 saya upkan balik tulisan saya itu. Saya kata bulan 2 berlaku huru hara di luar negara. Lepas tu bulan 7 ke 8 berlaku di dalam Malaysia. Tetapi saya itu masa tu saya menulis itu secara biasa-biasa saja. Kebanyakan yang saya pernah tulis di dalam Facebook saya tulis biasa-biasa saja. Saya up status macam tu sajalah dekat wall saya. Lepas tu bulan 2 tahun 2021 ada orang peringatkan saya balik. Bulan 1 lah, belum sampai bulan 2. Tiba-tiba 10 hari sebelum bulan 2 huru hara juga dekat luar negara. Dan mereka tertunggu-tunggu yang berlaku di dalam Malaysia. Sebelum bulan tahun 2019 saya ada tulis banyak, sebenarnya saya tulis, saya kata Donald Trump akan kena game. Saya kata Donald Trump akan kalah dan kena game. Telah pun berlaku. Dan juga saya tulis juga bulan 12 tahun 2019 saya kata Kaabah kosong. Telah pun berlaku. Jalan raya kosong. Saya tak tahu apa benda akan berlaku. Tapi saya tulis sebab saya melihat dari perjalanan mimpi yang terakhir saya. Jadi sebab tu saya sampaikan. Dan dekat situ masa tu saya terlalu keliru kerana di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, masa itu dialog abang saya menyatakan dia ada anak kecil. Masa itu abang saya tidak ada anak kecil. Jadi saya pun tak berapa nak yakin lah. Tak lama bulan berapa abang saya call, abang saya kata dia ada anak kecil. Jadi sekarang anak kecil abang saya, itu dialog saya pada tahun 2020. Sekarang kita dah tahun 2021 dah ya. Kita sudah tahun 2021. Dan saya kena teruk difitnah, dikata dan dihina macam-macam tahun 20. Ya, yang mana mungkin tak berapa kenal saya daripada tahun 20. Mungkin akan kata kepada saya lah. Tapi tak apalah. Saya dah maafkan mereka semua. Jadi kita berubah sama-sama. InsyaAllah kita pergi ke alam akhirat dengan lebih baik ya. Okey, kita sama-sama berikhtiar menjaga, kita kena berganding bahu lah. Sebab kita tak tahu kita nak lawan dengan orang yang bagaimana, kita tak tahu. Orang yang bagaimana kita tak tahu. Kita belum pernah diuji lagi. Kebanyakan kita ni yang berada di hadapan termasuk saya, kita belum pernah diuji dengan bala bencana yang begitu dahsyat ya. Seperti yang berlaku di Gaza ke, seperti yang berlaku di Palestin ke. Ya, kita belum pernah diuji seperti itu. Jadi apabila kita diuji dan mereka pun tahu kita punya darah kita ni, apabila orang membuat kejahatan kita akan ingat dan kita akan cuba bertahan. Jadi mereka yang menginginkan kepada negara tanah air kita ni, mereka tahu perangai dan asal usul kita dah. Jadi kita di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, kita dinasihatkan dan kita tak boleh nak bertahan dah tanah air kita. Kita diarahkan keluar mencari saudara saya iaitu Imam Mahdi. Nah, bagaimanapun di mana kita pun tak tahu, itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah detailkan 2-3 live di FB saya dulu. Saya sudah detailkan macam mana perjalanan kita, saya sudah detailkan hari tu ya.
Kena tengok balik ya. Kena tengok balik. Apabila dah tengok balik, dah 7-80 kali dah tengok. 7-80 kali dah tengok. Lepas tu, tengok lagi supaya lebih memahami. Saya pun macam tu juga. Saya pun walaupun diberi peranan sebagai perjalanan mimpi yang terakhir, tetapi kita kena kita kena banyak berikhtiar. Ikhtiar ni macam mana kita kena, mental kita ni kena kuat. Macam saya bagi tahu, apabila di pertengahan jalan, anak saya pun mati kena bom dalam sejauh 7 km bom tu ya, jauh. Jadi saya ni pun banyak juga akan mengalami rasa ya, bukannya kata saya kuat, saya tak kuat sebenarnya. Saya tak kuat. Saya tak pernah berada dalam ujian tersebut. Ikut pada realiti, saya tak pernah berada dalam ujian tersebut. Jadi saya pun perlu bersedia juga seperti orang-orang lain juga ya. Dari segi mental, dari segi emosi, saya bukannya kuat sangat. Jadi setelah anak saya dibom sejauh 7 km di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, jadi Allah takdirkan kepada saya sudah tidak sama seperti yang terdahulu ya. Tidak sama seperti yang terdahulu. Okey, terima kasih kepada yang doakan saya sihat selalu, dimurahkan rezeki, dan terima kasih banyak-banyak. Saya juga niat yang sama kepada saudara dan saudari, dimurahkan rezeki dan sihat-sihat semua, insya-Allah. Ada soalan ke? Tolong masuk dalam Telegram. Yang mana dalam Telegram nanti saya akan bagi tahu soalan bocor di akhirat. Yang mana sudah pun ditanya, dan mereka dalam keadaan yang serba susah ya, di alam akhirat ni serba susah. Jadi saya akan bagi soalan bocor. Apabila soalan bocor, salah satu soalan bocor, orang yang jarang nak berdoa untuk alam akhirat. Jadi saya sudah bagi tahu dah sikit, supaya ada yang ramai yang dengar perjalanan mimpi yang terakhir. Saya belum lagi jumpa orang alim. Sepatutnya kena cari orang alim ya. Orang alim yang tidak ada politik. Orang alim yang tidak perlukan pangkat atau apa. Orang alim yang relax biasa saja. Cari mereka, dampingi mereka. InsyaAllah boleh nampak jalan menuju ke mana. InsyaAllah. Okey, kita sekarang sudah di pasar dugaan dan demi dugaan ya. Jadi kita kena banyak berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak. Jangan lupa ya. Jangan lupa apa yang kita rasa kena buat untuk alam akhirat, buat banyak-banyak. Jangan peduli ke orang lain dah. Lagi satu ya, saya ni tidak pengkaji akhir zaman ya. Saya bukan ustazah. Jadi apa-apa yang tidak berkaitan dengan perjalanan mimpi saya memang tak boleh jawab. Kerana apa? Kerana jika saya berlebihkan kata, akan lebih benda lain akan keluar. Jadi kepala otak idea saya tak ada macam tu. Saya juga tidak pernah memberi ceramah apa-apa. Jadi jika saya menggunakan idea saya yang tak berapa nak pandai ni, lain maksud dia nanti. Ya, saya minta maaf. Begitu juga, saya ni tidak scan orang dan tidak bomohkan orang dan tidak mengambil pesakit-pesakit yang ada sakit-sakit ini. Kena cari orang lain lah yang lebih arif. Saya tidak mengambil sedemikian. Jika terpaksa di hadapan mata saya, baru saya cuba usaha. Jika tidak terpaksa, saya tidak cuba usahalah. Saya tidaklah sampai kena pergi, kena ikhtiar. Tidak. Saya jika ada di hadapan mata, saya cuba usaha. Jika tidak di hadapan mata, saya tidak usaha. Jadi jangan cari saya lah. Nak minta untuk ubat ke dan sebagainya. Minta maaf, saya memang tak buat. Rumah saya tak terbuka dengan benda tersebut ya. Nama bawa orang sakit datang jumpa saya tak boleh terima, kena cari ustaz yang lain ya. Ustaz yang lain. InsyaAllah ramai lagi ustaz yang boleh buat. Saya tak ambil kes macam tu. Yang mana belum masuk dekat Telegram, sila masuk dekat Telegram. Kerana saya nak bagi tahu, kerana nanti jika berlaku apa-apa seperti di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya akan bagi tahu di mana kawasan yang boleh bergerak dengan baik ya, bergerak dengan baik.
Okey, yang masa yang saya nak bagi tahu itu tulisan saya pada tahun 2019 lagi. 7 hingga 8 saya kata akan ada huru-hara di Malaysia. Dari perjalanan mimpi saya membuat pengiraannya sendiri waktu itu. Soalan dia, jika tidak berlaku, kita bersyukurlah. Jika berlaku, na'udzubillah, jangan terkena kepada kita. Macam itulah kita minta-minta macam tu. Saya pun susah hati juga. Macam orang lain juga saya susah hati. Nak terima benda ni pun susah sebenarnya saya. Sebab saya ni bukan jenis pengkaji macam orang lain. Saya orang biasa. Saya ni orang biasa. Hanya perjalanan mimpi yang terakhir saja saya boleh bagi tahu. Hanya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja yang kita boleh rasa yakin perjalanan kita. Jika kita tidak berserah diri, kita akan terkontang-kanting lah. Kita nak buat apa? Kita jadi termenung saja. Tu salah lah ya. Yang mana baru masuk tu, saya nak nasihatkan tolong masuk dalam Telegram saya kerana saya akan bagi tahu tempat-tempat masa serangan nanti. Saya akan bagi tahu tempat-tempat yang boleh dilalui. Lama pergi-pergi tiba-tiba bom pun jatuh dekat kepala. Susah lah. Jadi saya akan bagi tahu kawasan mana yang paling tepat, kawasan mana yang patut pergi, kawasan mana. Jadi kita ni orang awam. Jadi kita tidak ada apa-apa teknologi untuk menangkis serangan bom di atas kepala kita. Jadi tempat mana yang perlu pergi, dekat situlah kena pergi ya. Macam tu. Tolong masuklah nanti. Dan dekat Telegram juga saya akan ajar doa yang mana ataupun perbuatan ataupun kata di dalam perjalanan mimpi saya di alam akhirat. Saya akan cuba ajar, saya akan bagi tahu dan dekat situ walaupun tak berapa banyak saya bagi tahu, tapi saya cuba pasal saya pun banyak kerja juga kena buat. Jadi saya cuba akan cari masa ya. Begitu juga yang mana saya tak dapat membalas mesej ataupun WhatsApp ataupun Messenger, saya mohon maaf kerana terlampau ramai. Hari ni saya jangkakan lebih pada 1,000 orang hari ni. Dari malam tadi hingga ke hari ni lebih pada 1,000 orang. Saya minta maaf ya, saya minta maaf dan kerana masuk ke Telegram, kerana saya akan memberitahu kawasan mana yang lebih baik untuk berjalan keluar dari tempat tinggal sekarang. Ataupun boleh bagi tahu saya berada di tempat tinggal sekarang, patutkah saya keluar jika berlaku serangan tersebut. Ya. Ni saya bercakap atas dasar perjalanan mimpi yang terakhir saya ya. Saya bukan bercakap atas saya buat kajian ke apa ke, bukan. Ni saya bercakap dari perjalanan mimpi yang terakhir saya. Perjalanan mimpi yang terakhir saya ini saya hanya bermimpi 1 kali saja, bukan banyak kali ya. Bukan banyak kali. Saya cuma bermimpi 1 kali saja. Dan mimpi saya tadi diberi nama iaitu perjalanan mimpi yang terakhir. Okey, yang mana keluarga kita atau sanak saudara kita yang masih tak bersedia. Contoh kalau kita cakap dengan dia kak-kak atau abang-abang atau siapa-siapalah yang berkaitan dengan keluarga kita, kita bercakap, kita ada dengar dalam Facebook yang berkaitan dengan perjalanan mimpi yang terakhir iaitu Sitah An-Nur. Jadi mereka tak percayai, mereka gelak, mereka sisihkan kita, mereka hina kita. Biarkan. Apa yang perbuatan mereka itu, biarkan. Kerana sudah tertulis dah tu perangai dia macam tu. Ya? Sudah tertulis dah perangai dia macam tu. Tapi kita kena banyak berdoa. Biarkan. Orang yang nak kata, orang yang tak mahu bersedia, orang yang tidak mahu mengambil apa-apa, maka biarkan. Kita tidak boleh memaksa orang ya. Kita tidak boleh memaksa orang kerana bahagian masing-masing hidup dekat dunia ni.
Okey, kita tidak perlu bergerak sekarang ya. Kita tidak perlu bergerak sekarang. Nanti akan berlaku juga. Jadi masuk dekat Telegram cepat-cepat. Nanti apa-apa yang berlaku nanti saya akan update terus. Sekarang saya tak boleh cakap kerana terlampau banyak mata yang melihat. Saya pun tak tahu orang yang bagaimana. Kita ni dekat Malaysia memang sama-sama. Sekarang pun kita dah berbahagi-bagi banyak kelompok dah. Jadi kenapa jadi macam tu? Kerana kita tidak bersepahaman. Lagi teruk, kita ni nanti berjalan ni, kita tak ada apa-apa senjata pada kita. Kita orang awam. Saya akan bagi tahu apabila detail dia dalam Telegram sekiranya benda itu berlaku ya. Sekiranya serangan ini berlaku kepada tanah air kita. Kita berdoa lah jangan berlaku. Ya? Kita berdoa sama-sama jangan berlaku. Kita nanti, kita tidak ada apa-apa bentuk gerakan dan sebagainya. Ya? Berlaku je serangan nanti, kita kena bergerak di kawasan selamat. Ya, jangan kata kita nak join tu, nak join ni. Bukan. Contoh jika berlaku serangan di dalam perjalanan mimpi yang terakhir yang berdekatan dengan bandar, contoh saya sekarang ni tengah bandar. Okey, berdekatan dengan bandar contoh Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Johor Bahru, pergigiran di pantai-pantai dan sebagainya yang telah saya nyatakan. Dekat sana di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, dekat kawasan tu hancur lebur. Begitu juga di pertengahan tanah yang berada di Pahang ya. Di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya runtuh mandap masuk ke bawah bumi. Jadi saya nak bagi tahu dekat sini ada certain ada juga bom-bom tempat lain. Di dalam perjalanan mimpi saya ada juga bom-bom tempat lain. Jadi masuk ke dalam Telegram tu saya akan bagi tahu detail lebih sikit. Kerana apa? Kalau sekiranya saya bagi tahu macam ini, berterusan macam ini, saya bagi tahu yang saya sebut tu adalah general. Masa berlaku serangan, kena hijrah lah ke tempat lain. Takkan nak duduk dah runtuh lah. Ya? Takkan nak duduk dah runtuh lah. Berapa lama nak bertahan. Kalau duduk kat bandar, mungkin air pun mungkin dah tak ada. Elektrik pun dah tak ada. Ya? Mana-mana yang bercakap tentang itu panji palsu ke panji apa. Masa kita keluar tak ada siapa pegang panji pun. Tak ada siapa nak fikir panji pun. Sebab kita orang awam. Saya bercakap ni tentang orang awam. Saya ni tidak buat apa-apa gerakan ya. Masa berlaku serangan, kita pergi tempat yang selamat. Jadi ramai yang tanya kepada saya, mereka ingat dalam kepala dia macam ni lah. Itu gerakan panji hitam palsu, nanti kita kalau join dengan kita salah. Kita pun salah grup atau dan sebagainya. Yang sebetulnya apabila berlaku serangan di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, mereka ni bantai bom atas kepala kita. Jadi kita kena keluar. Kena keluar cari tempat selamat. Dan kita juga, memanglah kita kata kita ada ketua kan yang arah-arahkan kita. Kita ikut dalam kelompok yang besar lah. Ya? Kita ikut dalam kelompok yang besar. Sebab tu saya tidak nyatakan jangan menyorok di mana-mana tempat sekarang. Jangan menyorok di mana-mana tempat sekarang yang orang kata apa tersisih di orang lain. Kerana di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, mereka ni canggih. Mereka ada satu benda yang boleh dia boleh tengok kita lah. Kita berada kat celah ceruk mana pun dia boleh tengok kita dan mereka tahu kita berada di mana-mana, mereka tahu. Jadi baiklah kita berada di kelompok yang besar. Sama-sama kita berganding bahu, tolong menolong macam tu. Lagi satu ya, masa kita lari ramai-ramai tu tak ada siapa-siapa pun pegang bendera. Sebab kita nak keluar mencari Imam Mahdi. Bukannya kita nak pergi lawan orang. Itu yang ramai orang silap faham. Tak ada siapa yang sibuk nak pegang bendera pun. Tak ada siapa yang sibuk nak pegang panji pun. Saya bercakap atas diri saya ni sebagai general ya, orang awam. Bukannya orang yang memberi tentangan.
Tolong masuk dekat dalam Telegram. Nanti ada apa yang berlaku, saya minta dijauhilah ya. Bukan saya minta supaya berlaku. Jangan silap faham. Saya minta dijauhi perkara yang berada di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Saya minta dijauhi. Kerana apa? Saya sudah melihat bagaimana kehancuran tersebut. Demi Allah, saya sudah melihat bagaimana perjalanan kehancuran tersebut. Saya sudah melihat detail. Tetapi saya tidak menggalakkan orang lain sekarang dengan keadaan yang jadi fobia ke, takut ke, menangis ke. Jangan ikut emosi macam tu. Kita kena kuat semangat dan kita kena banyak berdoa. Jika berlaku rusuhan, jangan join ya. Jika berlaku rusuhan, jangan join. Terutama rusuhan dari ahli politik. Jangan join. Sebab kita tak ada manfaat apa-apa pun nak join dia orang. Jadi, tak payahlah join kita orang biasa. Biar dia orang yang ada kepentingan politik aja. Jangan join ya. Susah macam mana pun jangan join. Okey, saya sudah bagi tahu ya, sepatutnya saya bercakap nanti bulan 7. Ni belum bulan 7, bulan 6. Dah saya dah bercakap dah. Tak tahulah, ramai sangat yang hantar mesej dekat saya. Saya pun jadi apa nama kata, terkesan jugalah, teringat kepada orang susah hati. Jadi saya buat live. Kerana ya, saya tahu ramai orang susah hati. Saya pun susah hati juga. Tapi sama-samalah kita berdoa dan kita jaga kehidupan kita. Ikut apa yang orang kata, sekarang ni kita musim wabak. Jadi kita jangan keluar rumah lah, duduk dalam rumah. Ada soalan lagi? Okey, saya nak bagi tahu yang mana belum join dalam Telegram, tolong masuk ya. Jika berlaku apa-apa nanti saya updatekan di dalam Telegram ya. Saya akan update, saya akan bagi tahu, saya akan tanya duduk kawasan mana dan kena apabila berlaku serangan kena pergi kawasan mana. Kawasan yang paling tepat ya. Ini kadang saya bagi yang general saja sebab belum berlaku kan. Nanti berlaku nanti kawasan mana yang kena keluar dan okey, saya nak bagi tahu ya, masa kejadian highway nanti tak boleh lalu. Kebanyakan highway, jalan-jalan yang selesa yang biasa kita lalu selesa ni, kebanyakan tak boleh lalu. Kena bom. Itu di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya ya. Berapa lama kita bertahan? Okey. Setelah kita diuji dengan serangan bom, masa di tanah air kita, iaitu di Semenanjung, kita boleh bertahan dalam masa 2 minggu saja. Lepas pada tu kita dah tak ada pertahanan dah. Pertahanan kita pecah. Sebab tu saya kena bagi tahu. Dalam Telegram saya kena bagi tahu detail kat mana kena pergi. Bukan kata nak melarikan diri, tapi niat kita untuk mencari saudara saya Imam Mahdi ya. Di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, kita niat andai kita meninggal walau satu langkah, ataupun kita lama dah kita berjalan berhari-hari atau berminggu-minggu, berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun baru dah kita meninggal, dan ikut apa yang saya kata, ikut sahaja di belakangku mencari saudaraku Imam Mahdi, maka kita hanya berjalan sahaja di atas sirat Allah, berjalan sahaja di atas neraka Allah tanpa dijatuhkan, terus masuk ke syurga Allah. Itu janji Allah di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Ingat tak? Jadi dekat sinilah saya nak bagi tekankan. Masa kejadian bom tu, duit dah tak laku ya. Duit
Duit dah tak laku dah. Wang yang kita ada kat tangan sekarang ni dah tak laku. Tak ada yang laku. Seluruh negara tak laku. Seluruh negara tak laku. Mesti yang kata, duit yang kita pegang sekarang ni laku tak? Tak laku. Dah tak ada orang jual beli dah. Dah tak ada orang jual beli dah. Masa kejadian tu, masa kita nak keluar sahaja daripada tanah air kita, duit kita dah tak laku dah. Semua negara dah hancur dah. Masa tu kita keluar, di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, di Thailand tu dah jatuh bom nuklear. Masa kita keluar, ya, kita tidak ada penjualan jual beli, ya. Masa tu hanya kelompok daripada panglima yang telah saya sebut. Mereka lah pegang makanan. Mereka lah lelaki. Tak ada perempuan yang angkat makanan, ya, berat. Jadi mereka akan angkat dengan jentera yang tidak boleh didetek lah. Ada jentera yang boleh didetek, ada jentera yang tak boleh didetek dengan radar. Masa kita berlaku, masa serangan-serangan yang bertubi-tubi, tidak ada penjualan jual beli dah. Tak ada penjualan jual beli dah. Kecuali tukar barang saja. Ya, kecuali tukar barang, ya. Tak ada penjualan jual beli. Ramai yang cakap duit laku tak. Duit tak laku dah. Masa tu dah huru-hara teruk. Teruk sangat. Dan memang duit dah tak laku. Dan huru-hara tu bukan negara kita saja. Seluruh negara huru-hara. Seluruh negara huru-hara. Jadi duit dah tak laku dah. Jadi apa yang rasa nak sedekah untuk hari ni, sedekahlah. Itu sajalah. Bagi makan ke orang miskin ke, anak yatim ke, itu lebih baik. Dan simpan juga untuk diri kita. Kita pun tak tahu apa yang akan terjadi lagi, berapa lama lagi. Kita doalah lama lagi nak terjadi. Saya pun macam tu juga. Kita doa lama lagi. Masa kejadian, masa kita keluar je daripada tanah air kita, makan minum kita diurusi oleh kelompok-kelompok daripada panglima yang saya sebut tadi. Mereka yang uruskan. Saya nak bagi tahu, ya, mereka masak dengan jentera yang bergerak. Bergerak perlahan, tapi mereka ada masak makanan ke atas tu. Bayangkan, masa tu huru-hara teruk di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Saya ni orang biasa, ya. Saya bukannya orang luar biasa, saya orang biasa saja. Okey. Dajjal tak keluar lagi, Imam Mahdi mai kok mana? Dengar, ya. Di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, masa saya ada kat muka bumi ni memang Imam Mahdi tak ada pun. Tetapi di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, kita niat saja untuk mencari saudara. Saudara iaitu saudara kita lah, Imam Mahdi, saudara Islam kita Imam Mahdi. Maka berjalan sahaja, kita mati lah di tengah jalan, kita mati, termasuk saya pun. Kita berjalan saja di atas sirat Allah, berjalan saja di atas neraka Allah, dan terus masuk ke syurga Allah. Jika orang yang tidak mempercayai mimpi saya, janganlah tanya soalan yang macam tak berapa, orang kata banyak sakit dekat hati. Jangan banyak sakit. Sebab apa? Saya cakap ni atas dasar perjalanan mimpi yang terakhir saya. Sebab apa yang saya cakap ni dari perjalanan mimpi yang terakhir saya. Bukan saya bercakap ni atas dasar saya buka kitab ke apa ke dan sebagainya. Saya meninggal pun saya tak sempat tengok siapa Imam Mahdi. Jadi memang susah lah saya nak jawab siapa-siapa tu. Cuma kita niat je lah nak pergi mencari. Masa tu kita dah huru-hara, dah teruk. Pertahanan kita pun dah tak boleh nak tahan dah. Kita kena keluar juga.
Itu di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Okey? Ada soalan lagi tak? Jika masa tu sempat melihat Imam Mahdi, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ini dah tengok ke belum live saya ya? Setelah saya meninggal di atas gunung berbatu yang tinggi sambil menadah tangan untuk permudahkan urusan akhirat kami semua. Apa yang berlaku pada bumi? Maka Allah angkatkan bumi ini dan Allah hempaskan bangunan ataupun apa-apa yang melebihi pohon kelapa yang pernah saya panjat waktu kecil itu, Allah runtuhkan semuanya. Lebih tinggi saja daripada pohon kelapa yang saya pernah panjat, semua Allah runtuhkan. Dan ais di kutub ais tu Allah gumpalkan menjadi air. Ini di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Ingat tak yang saya dah bagi tahu live tu? Kena bersedialah. Mungkin ramai yang kata tak puas hati dengan saya sebab saya cakap ni terlalu menakutkan. Tapi saya kena bagi tahu juga walau sekali. Ya. Setelah ada Allah hempaskan bumi ini, mana-mana bangunan yang melebihi pokok kelapa yang saya pernah panjat waktu kecil itu Allah runtuhkan, dan ais di kutub tadi Allah hancurkan. Jadi saya tak tahulah suasana jadi macam mana waktu itu saya dah meninggal. Okey. Ada lagi kedatangan dia, iaitu masa kering. Masa kering. Selepas masa kering, kering tu ada dukhan. Lepas ada dukhan, ada apa? Ada Dajjal lah. Okey. Di mana kamu nak cari Imam Mahdi? Okey. Tangan kanan saya menghala ke atas 200 km. Ini yang bertanya soalan ni mungkin tak tengok perjalanan mimpi yang terakhir saya ya. Jika daripada perjalanan mimpi yang terakhir saya, saudara atau saudari, siapa-siapa penguasa dalam dunia sekalipun, jangan soal saya. Sebab anda dikategori tidak mempercayai perjalanan mimpi yang terakhir saya. Jadi jangan soal saya. Itu anda kena cari 100% orang yang lebih agama daripada anda. Sebab apa? Sebab apa yang saya ceritakan daripada perjalanan mimpi yang terakhir saya, anda kena cari orang alim. Ya, cari orang alim, mereka yang benar, mereka akan cakap benda yang betul lah. Jika kalian dengar perjalanan mimpi yang terakhir saya, nak condemn saya saja, nak cakap ini tak betul lah, saya tak boleh nak cakap apa dah. Sebab saya dah bagi tahu, saya ni bercerita atas dasar perjalanan mimpi yang terakhir saya. Anda nak percaya, tak nak percaya, saya tak boleh nak cakap apa dah. Mungkin itu dunia anda lah. Dunia anda. Ya, saya tidak boleh memaksa orang. Sebab saya bercerita atas dasar perjalanan mimpi yang terakhir. Jika saya bercakap atas dasar akal saya, dari awal lagi ada salah. Tapi saya bercakap atas dasar perjalanan mimpi yang terakhir. Saya dipaku mimpi dalam satu malam pada 1 hari bulan 11 tahun 2019. Ya, sebab tu saya buat live ni kerana malam tadi melebihi 1,000 orang hantar WhatsApp kat saya, Telegram kat saya, Messenger saya. Terlampau banyak. Apabila terlampau banyak, saya tidak boleh membalas satu persatu. Jadi saya nasihatkan masuk dekat Telegram. Saya akan bagi tahu jika berlaku apa-apa serangan, nak pergi ke arah mana. Nak pergi ke arah mana yang saya nampak di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, tempat yang tidak terkena serangan bom. Ini tujuan saya. Bukannya saya nak buat apa-apa gerakan ataupun membuat apa-apa yang tidak betul dalam negara tanah air kita. Bukan. Saya ingin memberitahu tempat dan kawasan yang sebetulnya tidak kena serangan bom yang boleh bertahan lagi. Sebab kita ni orang awam. Kita nak tangkis bom dengan apa? Jadi saya nak bagi tahu tempat yang mana tidak terkena serangan bom. Itu sebablah saya nak
saya cakap saya nak buat live ni. Sebab nak suruh nanti berlaku sesuatu, senang saya akan bagi tahu yang mana, kawasan mana. Nanti jika tidak ada, nanti gelisah nanti. Gelisah. Teruk ke kena bantai ngebom? Teruk. Teruk sangat. Berapa lama? Kita terpik saja ada yang terkena pada tanah air kita 2 minggu. Siang malam. 2 minggu siang malam. Masuk dekat Telegram saya, nanti saya akan bagi tahu detail. Ya. Okey, saya sambung lagi sikit. 2 kilometer dari tangan kanan saya. Dari atas bukit nanti. Dan saya dah bagi tahu dah sebut sikit dekat dalam live saya. Ada dekat dalam YouTube ada. Dan YouTube tu ada sikit lagi masa. Nak lama-lama tenggelam juga tu. Nanti ramai orang report nanti. Tenggelam juga, hilang juga nanti tu. FB ni pun, satu kali orang buat report nanti, hilang juga nanti FB ni. Sebab apa? Tak tahulah kenapa. Orang nak marah. Saya bercakap tentang perjalanan mimpi yang terakhir saja. Ya, kita ada orang cakap, okey. Itu mungkin yang setelah saya meninggal masa tu dah tak ada senjata canggih ya. Dah tak ada senjata canggih. Yang ada selepas saya meninggal iaitu senjata manual. Masa tu pulanlah cepat-cepat. Tapi saya nak bagi tahu lagi satu kali ya. Semasa kami duduk di pergunungan, di bawah kepimpinan nombor 6, iaitu Panglima nombor 6, dia ada 2 panji besar kat bawah dia. Ini semua perempuan ya. Perempuan. Bawah. Sebelum ni mereka gila. Tak waras. Tetapi setelah bertahun-tahun dicuci supaya jadi waras balik, mereka boleh kuat lah dari segi badan mereka tu kuat, boleh mengangkat barang-barang, boleh buat lah. Sebelum ni mereka tak tentu arah. Jadi mereka pulang balik ke tanah air kita, mereka rindu makanan. Dan mereka pulang balik, sebegitu lamanya mereka sampai balik tempat yang kami duduk di pergunungan. Dan saya pun tanya kenapa lambat. Dia pun cakap, Kak, kami lambat kerana kami tanam jenazah-jenazah yang tidak mengikuti kami semasa kami keluar mencari Imam Mahdi. Dan mereka patah balik mencari makanan. Dan apabila mereka sampai ke tanah air kita ni, tak ada siapa pun hidup. Semuanya mati bergelimpangan. Jadi, jika kata, tu macam mana? Kena bom juga ke? Tak tahu lah. Kena racun apa pun tak tahu. Tapi semuanya mati. Tak ada siapa pun hidup. Masa tu tak tenggelam lagi. Tetapi sudah tidak ada orang hidup lah. Mereka tanam lah. Yang mana mereka rasa tu ni mereka tanam sendiri. Macam tu je. Tinggal tulang aja. Okey, Amirul, okey. Zikirnya saya nak bagi tahu ya, ramai yang tanya zikir ni ya. Okey, di tingkat 6 daripada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, di tingkat 6 mereka berzikir Allahu Akbar. Di tingkat 6. 70 ribu orang malaikat tu mereka berzikir Allahu Akbar. Okey, di laluan atas sirat, saya tak tahulah berzikir yang bagaimana yang orang nak. Sebabnya banyak kan. Jadi saya cerita yang akhirat terus. Di atas sirat Allahu Akbar juga. Di dalam neraka tempat lalu tu Allahu Akbar juga. Allahu Akbar juga. Lepas tu naik kepada syurga Allah baru ada subhanallah. Subhanallah. Masa di dekat mahsyar, huru hara dekat mahsyar,
Okey, saya masa tunggu di hadapan neraka, pintu neraka tu, tunggu mereka keluar dari neraka, yang mana mengikuti saya, mereka nak keluar sebab saya kelajuan lain. Jadi saya tunggu dan saya round di masyar. Masa itu azab sangat dah. Masya Allah. Jadi jika orang nak bertanya pada saya nak amal zikir apa, pertama kena selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kena selawat. Yang pertama, lagi satu saya ajar, masa nak tidur, kena berzikir. Baca dan berzikir. Hingga tidur pun dalam perjalanan berzikir. Hingga tidur pun di dalam perjalanan berzikir. Bacalah zikir apa-apa pun. Subhanallah ke, Allahu Akbar ke, Subhanallah ke, Allahu Akbar, Alhamdulillah ke. Alhamdulillah pun ada di syurga. Orang yang dalam syurga Allah berada di tingkat 6 ataupun tingkat 5. Yang mana mengikuti saya tadi, mereka tidak berada di tempat lain ya, kecuali di dalam syurga Allah di tingkat 6 dan juga di tingkat 5. Ni di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya ya, saya bercakap ni. Alhamdulillah, ada juga. Alhamdulillah. Okey, saya disapa dengan panggilan Sitah An-Nur. An-Nur itu banyak cahaya. Sitah itu bermasuk di hadapan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas dan di bawah. Kena cari inilah ya, kena cari tok guru ya, orang alim, kena cari tok guru, kena belajar. Saya dah cakap dah berapa lama dah ni, bertahun-tahun dah ni saya bercakap ni. Jadi kena belajar, sepatutnya kalau dah cari dulu tu, dah jadi wali Allah dah, insya-Allah dah. Ya, kena cari tok guru. Ikut tok guru insya-Allah. Mana yang Allah pilih tu selamat, boleh mengikuti Imam Mahdi lah. Selamat daripada serangan bom yang bertalu-talu. Boleh ikuti Imam Mahdi. Yang mana Allah dah pilih syahid tu. Macam mana? Kita pergi ke alam satu lagi lah. Setiap manusia ni memang Allah dah tetap dah ajal dan maut dia macam mana. Jadi kita kena bersedia, reda, ya. Jangan menangis lah. Telefon saya menangis, teresak-esak. Janganlah macam tu. Saya pun mami anak 3. Saya pun susah hati juga. Lepas dah berpuluh-puluh orang telefon satu hari menangis. Saya pun tak tahu nak cakap apa dah. Kadang jam juga otak saya ni. Kesian. Saya itulah. Saya boleh dengar. Tapi terlampau ramai. Saya tahu apa yang saya sampaikan ini terlalu takut ya. Terlalu takut. Kita berlapang dada, ingat Allah banyak-banyak. InsyaAllah Allah lapangkan jalan untuk kita menuju alam akhirat. InsyaAllah. Ya, kita berzikir sampai kita tidur. Kita berzikir sampai kita tidur. Masa kita berzikir, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita berzikir juga, kita kata, Ya Allah, aku ni hamba yang kerdil. Jadi dengan petunjuk-Mu lah aku boleh meneruskan hidup aku hari-hari. Jadi minta petunjuk dengan Allah. Jangan lupalah bacalah sikit Al-Quran tiap hari. Baca sikit pun jadilah. Tiap-tiap hari baca sikit. Berzikir tu rasa time-time biasa ni ada masa lapang berzikir. Nak tidur tu berzikir juga. Berzikir sampailah terlena tidur ya. Janganlah buat macam dulu lagi, lupa tengok TV sampai tertidur, tengok TV sampai, janganlah macam tu ya, janganlah macam tu dah. Ubahlah sikit, berzikir sampai tidur ya, berzikir sampai tidur dalam perjalanan zikir. Siapa-siapa yang dengar perjalanan mimpi yang terakhir saya, kena tidur dalam perjalanan berzikir ya, kena tidur dalam perjalanan berzikir. Sebab saya pun macam tu juga. Berzikirlah apa-apa pun. Jangan susah-susah. Yang senang-senang aja. Ya. Soalan lagi? Dah makan semua dah? Sarapan pagi? 9? Nak ke 9 dah. Okey.
Saya nak bagi tahu ya, di Jakarta ya, di Jakarta tempat yang saya kata darah sejengkal ke atas ya. Minta tolong sangat-sangatlah masa berlaku serangan di Sabah dengan slogan tipuan emas, tolong keluar terus kawasan itu kalau boleh. Di Jakarta dia, Jakarta dan berhadapan dengan Jakarta sikit. Jakarta tu kawasan dia. Jika saya dah bagi tahu ya dekat live dia, dekat YouTube ada, jika boleh anak bini tu, ada anak, ada bini, ada isteri, ada adik perempuan, jika boleh berlaku serangan tipuan emas di Sabah, jika boleh kawasan itu janganlah ada anak-anak kecil. Contoh anak kecil-kecil dan ibu ataupun wanita, tolong kosongkan kawasan itu. Kawasan itu memang Allah sudah diperlihatkan kepada saya di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Kawasan itu satu jengkal ya, darah dari kaki satu jengkal naik ke atas. Jadi susah sikit lah saya nak bagi tahu sebab hidup dalam darah kan. Maksudnya banyak kematian dan kematian. Yang mana berada di Indonesia lah ya. Saya minta maaf lah saya menyampaikan perkara ini. Tapi rasanya orang Indonesia tahu dah kan. Tahu dah sebab ramai orang alim kat dalam sana. Kerana apa saya kata ramai orang alim? Di nombor 7, Panglima nombor 7, ada satu orang hamba Allah, dia membawa 20 juta orang laki-laki ke Semenanjung untuk membuat jalan supaya kita wanita ni dapat keluar dari tanah air kita dari serangan yang bertubi-tubi. Mereka lah mengandam badan mereka dari serangan tadi, mereka buat jalan supaya kita boleh keluar. Tapi semolek-moleknya saya sebenarnya ajar umat Nabi Muhammad ni, saya ajar bagaimana untuk pergi kepada alam akhirat lah. Sebetulnya saya kena ajar macam tu. Tapi ramai lagi yang tak berapa faham. Di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya kena bagi penerangan lebih detail sikit lah. Hari ni ramai yang WhatsApp dan mesej kat saya, ramai orang yang berpelajaran tinggi ya. Ramai orang yang berpelajaran tinggi. Saya tahu mereka berpelajaran tinggi. Lebih tinggi dari saya. Dan mereka orang baik. InsyaAllah orang baik. Okey, Thailand, di tengah-tengah Thailand tadi, hancur kena bantai dengan nuklear. Macam mana kita lalu nanti pun saya tak tahu. Saya tak boleh nak komen. Saya sendiri pun pening. Dia lah sebelah pada sebelah pada pantai tu dibantai bom juga. Tengah-tengah kena bantai dengan nuklear. Macam mana kita jalan keluar pun saya tak tahu. Itu nombor 8 yang ambil tahu. Dia duduk tengok peta tak berhenti. Nombor 8. Panglima nombor 8 and the gang dia untuk tanam-tanamkan jenazah. Bila serangan berlaku ini, kita kena berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Okey, saya nak bagi tahu ya. Tidur mesti dalam perjalanan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tidur macam dulu dah ya. Nak tidur aja. Tak boleh dah macam tu dek. Kita ni zaman macam mana dah. Kita punya wabak ni tak hilang lagi. Banyakkah kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam pukul 9, pukul 10 ni elok pagi-pagi kita solat sunat ke dan sebagainya ya. Banyakkan membaca Al-Quran, insya-Allah kita jadi orang yang lain selepas ini. Jangan lagilah bercakap-cakap tentang harga dunia, dek. Jangan lagi macam tu, dek. Jangan. Sebab apa? Saya dah cakap saya tulis dulu pada bulan 12 tahun 2019 lagi saya tulis perkara tersebut. Sampai sekarang saya bercakap perkara yang sama. Dah berapa lama dah? Clue dia ada 2 saja. Satu, anak saya Nazarif Muhaimin. Perangai dia sekarang dan perwatakan dia sekarang. Pertama, yang kedua, anak abang saya. Dia kata tak tahulah anak aku ni. Merangkak kat mana pun tak tahu. Anakmu tak apalah, dah besar boleh lari-lari. Anak aku tak tahulah merangkak kat mana. Tapi yang sebetulnya, anak kami semua dah meninggal dah. Masa keluar saja dari tanah air kita, pergi kepada negara Thailand,
Di pertengahan itu kena bantai dengan bom sejauh 7 kilometer. Mati semua. Saya terselamat kerana pergi ambil air. Air habis, jumpa air terjun, pergi ambil air jauh sikit dari tempat tersebut. Jadi, pergi ambil air, nak patah balik, bom. Dan saya juga terkena serpihan bom. Ini di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Sesiapa yang belum pernah tengok lagi perjalanan mimpi yang terakhir saya, tolonglah tengok walau satu kali. Sekurang-kurangnya, kamu ada diberi izin untuk sebut. Contohlah, malaikat tanya, dekat dunia sebelum kamu nak mati, huru-hara yang dahsyat ni, kamu tidak pernah dengar ke nama orang yang dia sebut nama dia? Yang tak berapa cerdik tu? Dia akan guna perkataan tak berapa cerdik lah dekat saya. Saya memang terkenal di alam satu lagi dengan perkataan tak berapa cerdik. Kerana tak berapa cerdik, saya ni wanita. Fikiran saya bukan sama laki-laki. Macam-macam kehendak saya. Jadi tak berapa cerdiknya dekat situ lah barangkali. Macam orang lain juga saya ni banyak keinginan. Jadi itulah barangkali. Itulah barangkali. Tak berapa cerdik saya. Lagi soalan, Dik? Lagi soalan. Nak tanya apa? Saya ada juga selalu bercakap juga dengan seseorang dari Kedah dan dari Selangor. Wanita ya. Saya boleh bercakap dari dari maksudnya dari perjalanan mimpi saya ni, dari 80% ada saya bagi tahu dah. Okey. Apa yang saya sampaikan ini tolong sampai kepada umat Nabi Muhammad yang lain ya. Yang pandai-pandai buat yang buat translate ni ke, tolonglah translatekan kerana Sita An-Nur ni ada seorang saja. Dan lagi satu, perjalanan mimpi yang terakhir, saya sudah yang terakhir. Jadi ialah ada orang cakap dengan saya, yang mana nak jadi pengikut Imam Mahdi. Saya sendiri pun tak sempat berjumpa dengan baginda. Walaupun saya niat nak mencari dia, saya pun tak sempat nak jumpa dengan baginda. Baginda Imam Mahdi tu masa kita keluar, dia dah ada dah. Jadi kalau tanya saya, dia dari negara mana? Saya sendiri pun tak tahu. Dari negara mana saya sendiri pun tak tahu. Dia sudah ada dah dalam grup kita. Dia pun keluar nak cari Imam Mahdi juga. Ini bermaksud Allah belum tukarkan dia lagi. Belum tukarkan dia lagi dalam satu malam. Seperti saya lah. Belum tukar lagi. Belum tukar lagi dalam satu malam. Jadi apabila Allah cuci dalam satu malam, jadi dia boleh fahamlah politik ni. Saya sudah letak dia admin dalam grup Telegram saya ya. Saya sudah letak dia admin. Saya cuba cerita sebab apa saya kena yakin orang tu betul ke tidak buat jahat kat kita nanti. Sebab apa? Yalah kita ni dah lah orang awam, tak ada apa-apa. Berjalan saja, bawa diri aja. Lama saya share tempat selamat, dia memang orang jahat ke, perompak ke dan sebagainya ke. Dialah nanti kalau dah huru-hara ni makanan lah dia orang nak cari ke apa dan sebagainya. Macam tu lah. Kita dah tak ada apa-apa. Tak pandai. Jika ada pun kita tak mampu nak pakai. Sebab kita macam saya sendirilah. Saya nak bunuh cicak pun tak berani. Sah ke tikus. Jadi kita nak bagi tahu kat sini, kita ni orang awam, orang biasa. Pula tu kita orang Malaysia dah terbiasa dah hidup senang macam ni. Okey. Korea Utara dia tak bom kita ya. Dia tak bom kita. Saya tak pandai nak pin kan. Saya minta maaf ya. Ada dekat Facebook saya tu, dekat satu lagi tu, ada kat bawah. Saya dah bagi tahu dah tu. Saya tak pandai nak pin kan.
Itu Telegram tu pun anak saya yang 11 tahun ajar saya. Saya tak berapa pandai sangat ni benda-benda telefon ni. Tak berapa nak fikir sangat benda-benda macam ni. Jika saya belajar pun ambil masa lama. Saya minta maaf lah, ni kekurangan saya. Okey, dah berapa lama ni ha? Dah lama dah ni. Ada apa yang nak Turki? Okey, kita apabila kita sampai, kita jalan-jalan, kita sampai. Dekat situ saya tidak mengetuai lagi lah. Kita jalan-jalan. Apabila anak saya tak ada pertengahan jalan, saya lawan pakai doa. Dan yang mengikuti di belakang saya waktu itu iaitu nombor 1 dan nombor 2, panglima dan juga grup dia lah. Dia lah pergi bantai. Saya pakai doa saja. Saya angkat doa. Allah perlihatkan kepada saya hanya berdoa saja. Bergerak hanya pakai doa. Doa. Saya nak cakap macam mana? Macam tu je lah. Saya pakai doa. Saya pakai doa. Tak ada. Saya tak ada pergi pukul orang semua, tak ada. Panglima nombor 1, nombor 2, grup dia tadilah pergi serang. Kerana mereka dah tak boleh gerak kaki dan tangan. Musuh tadilah tak boleh bergerak kaki dan tangan. Okey, masa anak saya meninggal tadi, anak saya meninggal di pertengahan jalan. Pada masa yang sama juga, saya nak bagi tahu, ini saya nak bagi tahu ya. Rasanya dah boleh saya bagi tahu ya. Nombor 7. Nombor 7 dah tak ada dah. Panglima nombor 7 waktu itu pun dah tak ada. Dah wafat. Begitu juga dengan nombor 4. Panglima nombor 4 pun dah wafat masa tu. Dan masa serangan yang anak saya pertengahan tadi, sejauh 7 km, nombor 3 tercedera. Dari kaki sampai ke perut. Tapi panglima tetap meneruskan perjalanan. Okey, nombor 5. Tentera dia dekat belakang dah tak ramai dah. Banyak yang dah syahid. Ya. Banyak yang dah syahid. Yang adanya nombor 1, nombor 2. Nombor 3, tim dia pun dah tak ramai. Nombor 4, ada sisa sahaja tim dia. Tapi tak tahu negara mana duduk. Nombor 5, dah tak ramai dah. Nombor 6, perempuannya ramai. Perempuan. Dan laki-laki dengan dia menjaga tadi. Wanita yang banyak gila. Menjerit-jerit, menangis, teriak, menggelepar. Ramai yang tak waras. Ya. Ramai yang tak waras. Jadi mereka perlu dicuci dulu emosi supaya ingat balik. Ya, ingat balik. Dengan ni saya cakap ni, ingat balik. Dan nombor 7 sudah wafat dah, sudah syahid. Ya. Ni kes bukan main-main ya. Berapa orang dia bawa tentera? Dari Indonesia saja bawah pada dia 20 juta orang laki-laki. Itu dari Indonesia saja. Saya tak sampai hati nak beritahu. Saya tak nak menangis hari ni. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Nombor 7. Nombor 8. Nombor 8 ni, dia banyak tanam orang. Tengok kenderaan, tanam orang, urus jenazah dan tengok peta. Nak perginya ke mana? Tak tahu. Nak cari Imam Mahdi, tak tahu nak pergi ke mana. Lalu sajalah. Siapa musuh melawan, kita lawan balik. Musuh tak melawan, tak apalah. Hinggalah sampai pergi ke Mekah. Patah balik ke Palestin. Pergi ke Mekah.
patah balik ke Palestin. Masuk juga Syria. 3 kali ulang-alik ke Mekah. Ke Palestin pun 3 kali. Akhirnya duduk tengah-tengah buka kemah. Berapa lama? Bertahun-tahun. Pada masa yang sama, di bawah kepimpinan nombor 6. Mereka balik semula ke tanah air kita, teringin mengambil makanan. Tetapi waktu itu tak ada siapa pun hidup. Dekat darat lah. Dekat air saya tak tahu. Dekat darat, tiada siapa pun hidup. Jika kalian kata, saya tak nak ikut lah. Saya nak duduk dalam gua. Mereka dah cari, tak ada siapa hidup. Yang adanya, tulang-tulang je. Tulang-tulang saja. Jadi mereka kuburkan. Mereka ingat dulu saudara mereka tak ikut kita masa keluar ingin mencari Imam Mahdi. Ya, masa tu kita naik kenderaan yang tidak boleh didetek oleh radar. Jika kita naik kenderaan yang boleh didetek, mereka akan balik bom dekat kita. Masa sebelum kejadian saya masih hidup, masih lagi pakai automatik. Selepas saya mati saja, saya meninggal saja di atas gunung berbatu yang tinggi dengan bom yang amat besar, Allah goncangkan bumi ini. Mana-mana bangunan yang lebih tinggi dari pohon kelapa waktu kecil saya panjat dahulu, Allah runtuhkan. Ais, di kutub ais tu, Allah gumparkan hancur. Kena tengok balik live saya. Saya tak tahu siapa yang serang kita dari laut. Kalau dari Sabah tadi, dari kepulauan, sekumpulan lembaga macam setan, dia balik bom. Bertalu-talu. Tak berhenti di Sabah. Hingga masuk ke Sarawak, Brunei, Kalimantan. Itulah tempat pertempuran mereka. Dan tak lama, kena tengok balik live saya, dek. Sebelum tanya ni, tengok balik live saya yang terdahulu. Ya, tengok balik. Tengok balik. Ni saya cakap sikit-sikit saja daripada perjalanan mimpi. Saya ni bukan pengkaji ya. Saya orang biasa. Saya bukan pengkaji. Okey, oleh kerana sudah lama dah saya buat live ni ya. Live saya ni tolong download ke atau apa-apa. Yang mana-mana daripada perjalanan mimpi yang terakhir saya, download dan bagi seri kata lah, bagi umat Nabi Muhammad yang lain, yang bangsa-bangsa lain, mereka tahu, biar mereka tahu juga. Tak kisahlah mereka dari imam lain-lain dengan kita pun. Mereka bukan Imam Syafi'i ke dan sebagainya ke. Tak apalah Imam Hambali ke Maliki ke. Bagi saja kepada mereka supaya mereka bersedia. Dan ganjarannya tu itu perbuatan saudara atau saudari tersebut, biar Allah lah hitung hingga layak kepada syurga Allah. Ya, kita ni kena berbelah kasihan juga. Ialah ada betul juga kenapa diberi kepada orang Melayu. Ya, orang Melayu ni mungkin orang lain boleh faham juga. Tapi bangsa-bangsa lain tu dia tak bercakap bahasa Melayu. Dan saya pun tak pandai bercakap bahasa lain selain pada bahasa Melayu. Ya. Okey. Ada soalan lagi tak? Okey, nak tidur tu jangan buat macam dulu ya. Tidur dalam perjalanan zikir. Malas sekalipun sebutlah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Malas sekalipun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malas sekalipun Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Malas tu, malas. Malas sekalipun kena buat juga. Malas sekalipun. Ya. Jika malas nak sebut dekat mulut, sebut dekat hati. Getarkan dekat hati. Ya. Jangan buat perangai macam dulu dah ya. Dah bertahun-tahun dah saya cakap. Ya.
Bertahun-tahun dah saya bercakap benda yang sama. Tahun saya start tulis dulu, saya dihina bulan 12 tahun 2019. Dah berapa lama dah, satu persatu dah diperlihatkan dah daripada tulisan saya kan, diperlihat satu persatu dah kan. Jadi kena bersedialah. Kena bersedialah. Sebab Allah dah nak buat macam ni. Kena bersedialah. Jangan tak bersedia lagi sampai jadi orang gila. Terutama wanita lah, sampai jadi orang gila, pakaian pun tak nak pakai. Pakaian ada. Terkejut sangat dia orang sampai tak pakai baju seluar, lagi-lagi teriak-teriak, menangis-nangis, guling-guling. Anak dia menyusu pun dia tercabut anak tu. Terkeluar, anak tu jadi terkeluar. Maksudnya anak tu jatuh. Sebab apa? Terlampau dahsyat. Jadi kena bersedia lah ya. Kena bersedia. Lagi satu, jangan telefon saya nangis-nangis. Ya, jangan nangis-nangis. Ya, saya tahu susah hati. Tapi jangan telefon saya sampai nangis-nangis. Sabarlah kan. Kita orang Islam, sabar. Dekatkan dengan orang yang ada agama. Cari orang alim. Ya, cari tok guru. Cari orang alim. InsyaAllah cari tok guru, cari orang alim ni. Allah bagi ketenangan yang lain. Yang tidak ada pada orang jahil. Yang tidak ada pada orang fasik. Yang tidak ada pada orang munafik. Jadi apabila kita pergi kepada orang alim ni, ketenangan dia lain. Susah dia pun kita ada rasa tenang. Jadi kena carilah orang alim ya. InsyaAllah saya pun cari tok guru juga, saya ni pun. Sekarang ni PKP, kita tengoklah yang baik-baik dekat FB. Kita tengok yang baik-baik ya. Supaya kita layak pergi pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang mana ada anak kecil tu kena kuat mental lah ya. Kena kuat mental. Jangan cari orang yang suka duk cakap pasal harga rumah, harga kereta, harga apa-apa. Jangan. Ataupun orang yang suka berniaga. Jangan. Jangan cari orang macam tu. Demi Allah, jangan cari orang macam tu. Tak selesai masalah kamu ya. Tak selesai masalah. Bom jatuh sebiji dia dah lain dah. Kita ni kira alhamdulillah, sebelum berlaku saya dah cakap bagi tahu, siang-siang lagi saya dah bagi tahu. Jadi boleh bersedia. Dan dengar tak bersedia pula. Bersedia tadi untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi kena buat apa? Kena ingat Allah Kena ingat Allah. Tidur dalam perjalanan zikir. Jangan tidur kerana kenyang. Jangan tidur kerana kenyang. Tidur dalam berzikir. InsyaAllah, yang mana tidur dalam perjalanan berzikir, cecah sampai 3 bulan, 4 bulan macam tu, insyaAllah Allah bagi kabar baik kepada saudara dan saudari semua. InsyaAllah. Okey, yang mana yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana serba kekurangan itu dari kelemahan diri saya sendiri ya. Saya mohon maaf lah jika penyampaian saya ni tak baik, tak bagus, saya minta maaf. Dan mana terasa hati dengan saya pun saya minta maaf. Saya Sitah An-Nur, disapa dengan panggilan Sitah An-Nur. Dekat dunia ini seperti nama di Facebook saya ya. Dekat atas tu ada nama. Dan saya mendoakan semua umat Nabi Muhammad, walaupun sekali pernah melihat dalam keadaan marah, dalam keadaan benci, dalam keadaan nak hina saya, nak kata, ataupun dengan keadaan baik penerimaannya, saya mendoakan semua supaya kita pergi kepada alam akhirat dengan lancar, dengan selamat, tidak gusar, tidak panas, tidak sakit, tidak sengsara, dan dipermudahkan urusan akhirat kita. Dan lalu sahaja di atas sirah Allah, lalu sahaja di atas neraka Allah, terus kepada syurga Allah. Kita sama-sama mencari Imam Mahdi untuk memimpin kita di akhir zaman, InsyaAllah. Walaupun macam saya sendiri pun tidak sempat berjumpa dengan saudara saya Imam Mahdi, tetapi kita niat, kita nak mencari baginda. Jadi Allah dah ukur dah perjalanan kita tadi. Ya. Walaupun kita tidak mampu mengangkat senjata dan sebagainya, kita tak mampu. Macam saya tak mampu apa-apa. Nak bunuh cicak pun tak mampu. Nak bunuh tikus lagi lah tak mampu. Barangkali kalau ada lipas pun dengan saya terbang sekali. Jadi saya nak bagi tahu, kita
redha, kita bersedia dari segi mental. Yang mana belum masuk dekat Telegram saya tu, sila masuk cepat-cepat. Yang mana berlaku nanti, saya akan cuba bagi tahu kawasan mana yang boleh dilalui, kawasan mana yang bertahan dulu sekejap, kawasan mana, okey? Yang mana berada di Indonesia ataupun yang mana berada di Sabah, Sarawak, Kalimantan, Brunei ataupun Filipina. Okey, kalian ada 2-3 cara untuk pergi ya, sama ada di air ataupun datang ke Semenanjung ya. Tidak boleh datang ke Semenanjung, pergi ikut di air. Di kawasan yang telah saya tunjuk, kawasan itu tidak ada bom, tetapi ada gempa-gempa yang bertalu-talu. Tapi kawasan itu okey, boleh pergi bertahan dekat sana. Berapa lama? Bertahun-tahun juga. Jadi kena ada persediaan jugalah, mental ataupun bekalan sikit-sikit. Yang sebetulnya bekalan sikit-sikit yang saya masukkan tadi, itulah perjalanan zikir. Waktu tidur, perjalanan zikir. Jadi mulai hari ini, ubahlah perangai kita, tidur dan perjalanan zikir ya. Okey. Terima kasih banyak-banyak yang mana menonton dalam 200 lebih ni, 280. Alhamdulillah. Semoga Allah limpah gandakan yang mana share, yang mana memberi manfaat supaya Allah limpah gandakan pahala. InsyaAllah kita pergi kepada alam akhirat tanpa sesal, tanpa yang kita nak ungkit balik. Kenapa kita kena berada ni? Kenapa kita tak ada? Jadi kita dah bersedia. Kita sempat mengucap 2 kalimah syahadat. Kita pun tidur dalam perjalanan zikir. Kita buat dah terbaik, berkongsi maklumat supaya orang berzikir, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi semoga kita mendapat syurga Allah lah. Ya, itu niat kita supaya layak pergi ke syurga Allah. Okey? Okey, assalamualaikum semua. Dan kita ada apa-apa lagi saya akan bagi tahu lagi lah, tapi bukan dalam masa terdekat ni ya. Jangan tekan-tekan sangat menggunakan emosi ya. Banyakkan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyakkan berdoa ingat Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita lapangkan dada. Satu hari itu bacalah Quran ya. Malah sangat pun berzikirlah banyak-banyak ya. Malah solat 5 waktu tu wajib lah. Contoh solat sunat pun malas tu, wajib solat sunat. Berzikirlah banyak-banyak ya. Jangan tak solat ya, kena solat 5 waktu. Solat tu tiang ya. Jika tak ada tiang, runtuhlah kita. Jadi solat tu wajib, jadi kena solat. Dengar saja solat, orang azan, terus pergi solat. Jangan lambat-lambatkan ya. Jangan lambat-lambatkan. Kerana orang yang pergi syurga tu, dia tak pernah buat lambat-lambatkan benda yang wajib ya. Dia kena buat cepat-cepat. Okey. Tengok juga TV pun jangan lalaikan diri kita ya. Tengok benda-benda Facebook kan, jangan melalaikan diri kita. Tidur nanti jangan tidur kerana terlena melihat siaran-siaran yang tidak berguna ya. Tidur tadi dalam perjalanan zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita ubah dah, kita kena ubah dah. Kita kena ubah. Ya, kita kena ubah. Jika tak ubah lagi, teruklah kita. Teruklah kita, mohonlah supaya hati kita berubah, minta dengan Allah. Ya Allah, berubahkan hati aku ni ya Allah. Aku nak ingatmu banyak-banyak ya Allah. Minta tolong dengan Allah supaya ubahkan diri kita jadi orang yang baik. Jadi orang yang berguna dunia dan akhirat. Jangan kita lupa, lalai. Jangan kita jadikan dunia ini tempat kita. Jangan. Kita ni, dunia ni sebagai persinggahan saja. Alam yang kita nak pergi iaitu alam akhirat. Jadi kita minta doa dengan Allah supaya bagi petunjuk kepada kita supaya kita tidak lalai. Ya? Jadi mulai hari ini ubah perangai. Tidur nanti nak tidur ke, nak bangun ke, nak duduk ke. Itu kalau saya guna perkataan itu mungkin tinggi sangat. Tapi dalam keadaan kita berjalan ke apa, ingat sebut Allah. Allah. Jadi ingatkan Allah. Allah ingatkan aku mengingatmu. Ingatkan aku mengingatmu. Macam tu Jadi kita sebut Allah. Selalu sebut Allah. Ya. Sebut Allah. Jika kita duduk dalam neraka pun kita sebut Allah. Allahu Akbar. Api tadi dia tak datang menyambar kita. Jadi ni saya dah bagi soalan bocor juga ni. Kan? Ada macam-macam banyak benda yang boleh saya bagi tahu kerana saya telah pun diperlihatkan. Ya, saya telah pun diperlihatkan. Jadi dekat sini saya nak bagi tahu lagi,
Tidur mesti dalam perjalanan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata tidur kerana boring dah tengok Facebook. Jangan macam tu ya. Jangan macam tu. Ubah sikap kita. Saya dah dicerca, dihina ni dah berapa banyak dah. Dari tahun 2019 lagi. Orang kata saya mengapu, mengarut, patut pergi buat mental dan macam-macam ya. Ini saya dah banyak lama dah saya duk cakap ni. Dah bertahun-tahun benda yang sama. Perjalanan mimpi yang terakhir. Selepas ini dah tak ada dah perjalanan mimpi yang terakhir. Yang ke-8, ke-9 dah tak ada dah. Ya? Yang terakhir dah. Dah tak ada dah. Mana-mana soalan nak tanya yang berkaitan dengan ilmu, cari alim. Alim yang berdekatan dengan kita. Alim yang kita boleh rujuk. Alim, orang alim. InsyaAllah jika kita rujuk kepada orang yang alim, orang yang jauh daripada hal-hal dunia ni, InsyaAllah kita akan selamat. Jika kita rujuk kepada orang yang nak fikir dunia, nak beli kereta baru, rumah baru, tanah baru, salah lah. Okey, lagi satu saya nak bagi tahu. Nanti apabila berlaku serangan, kita nanti akan diuji ramai kematian. Yang mana yang belum kahwin tu, kahwinlah cepat-cepat ya. Yang mana belum kahwin tu, kahwinlah cepat-cepat. Yang mana wanita ya, yang mana wanita masa mengandung dan terbunuh di dalam mengikuti perjalanan mimpi yang terakhir, insya-Allah kalian nanti bersalin di syurga Allah. Itu Paduka Bonda Siti Hajar, Paduka Bonda Siti Sarah, Paduka Bonda Siti Kasturiah, Paduka Bonda Siti Khadijah, Paduka Bonda ni semuanya Fatimah Zahra, Paduka Bonda, mereka sedang menunggu kita. Yang mana bersalin, mereka akan sambut bersalin di syurga Allah, insya-Allah. Jadi yang mana tak kahwinlah cepat-cepat. Yang mana kata nak wanita tak payahlah merancang, kata nak merancang, tak naklah mengandung ke semua, tak payah. Nanti apabila kita sedang mengandung ataupun sedang menggendong baby, tiba-tiba berlaku fitnah yang besar, iaitu peperangan ke atas kita, kita senang untuk masuk ke syurga Allah, insya-Allah. Kerana apa? Kerana kita sedang berjuang juga. Berjuang mengandung ni, berjuang jaga anak kecil pun berjuang juga kita. Jadi senang kita pergi kepada syurga Allah, insya-Allah. Dan lagi satu, jangan buat dosa ya. Dosa yang paling pertama iaitu jangan ambil harta benda orang. Jangan ambil tanah orang. Jangan manipulasi duit orang, menipu orang. Jangan. Berkaitan dengan orang. Ataupun lagi satu, jangan menyimpan aib orang. Jangan menjaja-jaja aib orang. Jangan. Perkara tersebut. Dan lagi satu, perempuan di dalam neraka Allah tingkat 39 dengan tingkat 38. Tingkat 39 tu tertonggeng-tonggeng nampak aurat ya, dada dengan punggung. Iaitu tangan tu bergerak-bergerak je. Jangan buat menari-menari di dalam Facebook atau TikTok atau sebagainya ya. Demi Allah jangan buat perkara tersebut. Ada neraka untuk kamu jika kamu buat. Memang ada. Ya, memang ada ya. Memang ada. Sebab orang share-share apa yang diperlihatkan. Saya sudah melihat tu. Lagi satu, gosip ya, gosip. Jangan buat perangai macam tu. Jangan buat perangai. Sayang diri, sayang. Dan jangan tarik orang yang kita sayang. Contoh suami kita ke anak lelaki kita, ke ayah kita, ke saudara laki-laki kita, ke adik-beradik laki-laki kita sampai ke neraka. Jangan buat perangai macam tu ya. Dan aurat kena tutup lah ya. Aurat kena tutup. Jangan buat lagi perkara-perkara yang tersebut. Kerana ahli neraka ada benda macam tu. Saya dah lalu dah neraka. Saya dah lalu dah untuk umat Nabi Muhammad yang mengaku umat Nabi Muhammad. Yang pernah juga selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada perangai-perangai tersebut di dalam neraka. Kerana apa? Perbuatan-perbuatan tersebut. Ya. Laki-laki di akhir zaman jangan ananya wanita. Di tingkat 40 korang tu, jangan ananya wanita ya. Kasihan belahlah mereka ya. Jangan ananya mereka. Walaupun lelaki ini 9 akal daripada wanita mengatasi, jangan tipu mereka. Dan juga jangan ananya mereka. Jangan membebani mereka ya. Kerana ada juga lorong neraka, iaitu lorong 40. Bawah sekali untuk umat Nabi Muhammad. Lorong 40 saya panggil ya. Ada. Ini untuk orang yang anaknya wanita. Tak kira lah ibu anda sendiri ke, saudara perempuan anda sendiri ke, isteri anda sendiri ke, atau siapa-siapa saja berkaitan dengan wanita. Lelaki, jangan anaknya wanita. Demi Allah, jangan anaknya wanita.
Ya, jangan tipu mereka, jangan aibkan mereka, jangan mengapu dan mengarut tentang mereka ya. Kerana apa? Kerana wanita ini mungkin ibu anda, kenapa buat ibu sendiri macam tu? Wanita ini mungkin kakak anda, kenapa buat kakak macam tu? Wanita ini isteri anda, kenapa buat isteri anda macam tu ya? Jangan buat pembentuk. Saya bukan nak hina lelaki, saya juga bukan nak hina wanita, tapi saya cakap general ya. Hormati, bercakap baik-baik dengan nada yang lemah lembut. Ingat ya, ada 40 jenis perkara laki-laki buat kepada wanita. Jangan buat macam tu. Akhir zaman ni macam-macam kita dengar ya. Jangan buat macam tu. Fikir lagi. Jika berlaku perselisihan itu berpunca dari wanita tersebut, kerana wanitanya ada dua 39, 38. Berpunca dari wanita tersebut, gunalah akal yang baik. Buat keputusan yang baik ya. Lelaki seorang yang pintar, lelaki seorang yang hebat, lelaki seorang yang kuat. Jadi gunakanlah kekuatan itu, kelebihan itu menolong wanita-wanita yang lain ya. Kepada yang belum kahwin. Jangan wanita jangan terlalu fokus sangat untuk orang kata apa? Fikir apa saya pun tak tahulah. Di tingkat 18 19 pun ada fikiran dia. Fikiran apa pun saya tak tahu. Cuma keadaan saya boleh kata sekarang, jika anda mengandung ataupun jika anda sedang menjaga anak kecil, anda senang masuk ke syurga Allah, insya-Allah. Jika tidak ada perkara yang melampaui contoh yang saya telah sebut tadi ya, insya-Allah kita berjumpa di dalam syurga Allah. Kita berdoa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon ampun. Kita solat taubat banyak-banyak, kita berzikir banyak-banyak, solat 5 waktu jangan tinggal, jangan lewatkan. Kita nak tidur di dalam perjalanan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jangan telefon saya nak jadi tentera Imam Mahdi ya. Kerana apa? Saya sendiri pun tak sempat nak jadi tentera Imam Mahdi. Nak jadi tentera Imam Mahdi. Nak jadi tentera yang dalam Malaysia ni pun tak mampu. Jadi, cari dulu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Cari dulu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Fikir yang tu dulu yang pertama. Ya? InsyaAllah. Okey. Terima kasih banyak yang tengok live saya. Dah 2-3 kali dah terima kasih ni. Terima kasih banyak-banyak yang tengok live saya. Terima kasih banyak-banyak yang share. Ya. Terima kasih yang bagi tahu kepada saudara-saudara yang lain. Sama ada mereka nak terima atau tak nak terima, terpulang. Ya. Tengok macam mana. Saya pun ada juga saudara mara saya yang tak boleh terima apa yang saya cakap. Itu bukan hal kita. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun hari-hari mohon pertolongan juga. Berdoa juga untuk umat Nabi Muhammad yang lain. Banyakkan lagi ya Allah, banyakkan lagi ya Allah, banyakkan lagi ya Allah. InsyaAllah sebelum kematian saya, Dajjal tak keluar lagi. Dajjal yang kepala dia tu tak keluar lagi. Sebelum kematian saya. Ya, selepas kematian saya memang ada. Selepas saya mati je, confirm ada. Dan macam-macam lagi. Cuba tengok ya live saya yang terdahulu. Tengok yang satu-satu. Ulang balik. Saya minta maaf jika ada yang teremosi. Masuk dekat dalam Telegram. Jika berlaku, nanti saya akan update kawasan mana yang patut pergi orang awam. Yang kebanyakannya patut perginya perempuan dan kanak-kanak lah ya. Wanita dan kanak-kanak. Lelaki ni patut kena ada dulu kawasan yang perlu. Contoh, saya bercerita tentang di Indonesia tadi ya. Patut korang yang berlaku saja serangan tipuan emas di negeri Sabah, dihentam dengan bom. Kawasan Jakarta dan kawasan sekitar dia kat sana akan berlaku huru-hara yang amat-amat dahsyat. Jadi perempuan, isteri, ibu dan anak-anak kecil patut keluar kawasan itu ya. Kawasan itu pergolakan yang amat besar. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Semoga boleh memberi manfaat kepada umat Nabi Muhammad ya. Yang mana boleh memberi manfaat. Yang nak kecam tu janganlah kecam teruk-teruk sangat. Bukan saya tak boleh tahan kecaman anda. Tetapi saudara-saudara anda, orang lain, umat Nabi Muhammad yang lain, mereka melihat anda dan tulisan anda. Anda patut malulah ya. Malu. Jika nak marah sangat, mohonlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta petunjuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika memang nak tengok orang alim pun tak suka,
mohon petunjuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah hidup ni sampai kata aku bernafas pun bukan kerana Allah. Tu salah sangat dah, tu dah macam tu. Kena mengucap balik dah sampai macam tu. Jadi kena cari je. Aku hidup ni, aku bernafas ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi carilah orang alim. Cari berdekatan dengan orang alim. InsyaAllah kita tak sesatlah. Kita tak adalah menjerit-jerit. Supaya kita ni di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ingat nama saya, ya, Sitah An-Nur.